Hi everyone, Assalamualaikum and a very good morning. So for today, we will continue with Venn diagram, universal sets, complement of a set and subset. Ada 4 perkara untuk hari ni. So our learning objective for today, the first one, identify and describe universal set and complement of a set. The second one, represent the relation of a set and universal set and complement of a set using Venn diagram. The third one, identify and describe the possible subset of a set. The fourth one, represent subset using Venn diagram. And the last one, how we will represent the relation between set, subset, universal set and complement of a set using Venn diagram. Semua ni dia berkait lah sebenarnya. Okay. So next, kita recall balik semalam punya lesson, we have learned about set dengan element. So kalau kita cakap tentang set, sets ni adalah collection of item. Dalam satu set, kita akan ada collection of items. Contoh dia dalam satu set tu ada cerita tentang numbers, cerita tentang objects kan. Okay, the next one about elements. Elements ni adalah benda yang ada dalam set tu. So the element in the set can be listed or described inside bracket like this. Okay. Semalam kita dah belajar dah macam mana nak describe sesuatu set tu kan. Ada 3 cara. Okay. Next one. Elements and number of elements. So this is example of element. Kalau element kita akan buat simbol macam E ni. Okay. So 8 dekat sini adalah elemen dalam A. Okay. Kita akan buat simbol macam E tu. Epsilon. This one, it is not an element of B. Okay, maksud dia 8 tu tak ada dalam set B. Okay, the second one about the number of element in the set X, kita boleh tulis dia sebagai N dalam bracket apa nama set tu. Okay, contoh dalam kes ni, number of element dalam set A ada 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the second one, number of element dalam set B ada 6. Okay, next. This is about empty set. Semalam kita dah belajar ada 2 cara nak tulis empty set. Sama ada bracket macam ni. Tak pun kita boleh buat simbol bulat, lepas tu ada slash ni Okay, so this is about empty set. Okay, next. Yang ni hari ni punya lesson. So what are universal set and complement of a set? So a set that consists of all the elements under discussion is known as the universal set. So dia akan bagi cerita dia akan bagi satu universal set ni. Contoh kita boleh cakap universal set kita dekat maktab ni adalah MRSM Langkawi. Contoh dia kita ada sini. Yang ni universal set kita. Okay, satu set tentang MRSM Langkawi. So dalam set ni kita boleh cerita ada batch form 1, kan? Ada batch form 1, ada batch form 2, ada batch form 3, okay? Macam tu. Okay, so universal set ni adalah sesuatu yang lebih besar lah. Okay. So dalam contoh yang dia bagi ni, universal set kita ada beberapa orang. Ada 8 orang kat sini. Ada Amir, Hazura, Laila, Sandra, Zamri, Dali, Pesan dengan Yana. Okay, so dekat sini dia bagi tahu among the student ada 5 orang yang adalah mathematics society. So dia kelab mathematics lah. So A represent members of the mathematics society. Okay, so yang lain tu bukan lah. Okay, so kita dalam case ni kita boleh buat universal set kita ada semua orang. Ada 8 orang ni. So dalam set A sahaja yang ada 5 orang. Kita ada Amir, Hazura, Laila, Sandra dengan Zamri. Okay, yang lain tu, kita akan panggil dia sebagai complement. As a complement of set A. Dia melengkapi set A ni lah untuk jadikan dia universal set. Okay, so dalam set A kita ada Amir, ada Hazura, ada Laila, ada Sandra dengan Zamri. Okay, so maksud complement kita akan letak koma kat atas ni. Kan? So complement ni adalah selain daripada A. So A kita ada 5 orang ni. So yang lagi 3 akan ada dekat luar lah. The complement of A. Okay. Complement of A ni kita akan letak simbol koma macam tu. Maksudnya selain daripada A. Okay, next one. So sekarang ni kita lukis tadi lah. Kita dah lukis dah. Dia akan ada satu set. Yang ni adalah universal set. Okay. Sama juga contoh kita buat cerita tentang fruits kan. Semalam kan kita cerita tentang fruits. So boleh buat universal set kita adalah all types of fruits. Kan. Lepas tu kita nak kata set M adalah local fruit daripada Malaysia. Okay. Daripada Malaysia. So kita boleh buat universal set macam tu.
So ada set yang M. Yang ni buah-buahan daripada Malaysia lah. So we will have durian, rambutan, manggis kan. Tapi buah-buahan yang lain ada juga dalam universal set ni. So kita letak dekat luar pada tu. Okay, kita boleh letak apple, pear. Alright. Boleh juga jadi dia bagi set M local fruit daripada negara lain juga. So nanti dalam Venn diagram kita akan ada lagi satu lah set N ni. Okay. So kita akan lukis Venn diagram. Next one. Okay, so this is example. Identify whether each of the following set is the universal set of 2, 3, 5, 7. Okay, 2, 3, 5, 7. So dia tanya adakah 2, 3, 5, 7 ni termasuk dalam set yang dia tanya ni lah. Untuk A, dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan? So dia bagi sampai 10. So adakah nombor 2, 3, 5, 7 ni ada dalam tu? Okay, so untuk A ni kita akan katalah 1, 2, 3 ni adalah universal set. Maksud dia yang ni adalah universal set lah. Kita akan buat simbol dia macam ni kalau dia universal. Universal set dia, kita akan buat simbol macam ni. Dia macam E. Lagi sekali jap. 1, 2 macam ni. So dalam set A ni kita ada 1, 2, 3 sampai 10. Lepas tu 2, 3, 5, 7 ni masih ada dalam ni 2, 3, 5, 7. So yang lain ada dekat luar. 8, 9, 10. Okay. So kalau kita namakan yang ni set B. So yang dekat luar ni kita akan panggil dia sebagai complement of B. Selain daripada B macam tu lah. Okay, B pula untuk soalan B. Odd numbers which are less than 10. So yang ni dia cakap dia punya universal set dia adalah nombor ganjil. 1, 2, 3, 5, 7, 9. Okay. So adakah 2, 3, 5, 7 ni termasuk dalam ni? So tak termasuk kan. So this one is not a universal set untuk ni lah, untuk soalan kita ni. Not a universal set. Okay, next one. Example, given that our universal set adalah X, which is X is an integer, and X is more or equal to 1 and X is less or equal to 10. Determine the complement of each of the following set. So yang ni soalan minta kita cari dia punya complement. Okay, so first of all kita listkanlah dulu supaya lagi senang. So universal set kita adalah integer 1 sampai 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so this is our universal set. Okay, so untuk soalan seterusnya dia ada bagi A. A dia adalah 1, 4, 9. Tak crop pula kat sini. So soalan dia A dia 1, 4, 9. Okay. Meanwhile untuk soalan B, yang ni dia bagi set P. For A, question A dia bagi P sama dengan 149. And soalan B dia bagi Q kita sama dengan 1, 2, 5, 10. Okay. So the question want you to find the complement of each of the following set ni. Okay. So kalau P 149, P prime kita, maksudnya complement of P tu adalah selain daripada 149 lah. So 2, 3, 4 dah sini, 5, 6, 7, 8, 10. Okay. So 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. So this is a complement of P. Okay, untuk soalan B kita nak cari Q prime. Okay, selain daripada Q tu 1, 2, 5, 10. So dia akan jadi 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okay. So macam ni je lah kalau soalan tu tanya tentang complement of each complement of a set. Next one. So how do you represent the universal set and complement of a set by using Venn diagram? So just now kita sebenarnya dah buat dah Venn diagram tu lah. So selain daripada description and set notation, a set can also be represented by an enclosed geometrical diagram which is known as Venn diagram. So we already drawn just now. Kita dah lukis dah a few Venn diagram. A set can be represented by circle. Boleh guna circle, boleh guna oval, rectangle or a triangle lah. Boleh guna apa-apa shape. Antara empat ni selalunya kita akan guna circle atau rectangle lah. Sebab yang tu yang senang lukis. Okay. Next one. So how do you represent the universal set and complement of set by using Venn diagram? So yang ni pun tadi sebenarnya kita dah buat dah.
So this one kita akan buat kotak guna pembaris bila lukis tu. So this is about universal set. So dah lukis kotak, kat tepi ni kita akan buat ni. Yang ni adalah simbol universal. Okay, so Amir, Azura, Laila, Sandra. Okay. So yang ni dalam set A lah. Kita ada Amir, Azura, Laila. Macam tadilah. Kan? So selain daripada A tu, kita akan letak dekat luar saja. Tak perlu label sebagai A prime ke apa. Kita just letak dia dekat luar pada A. So kita tahulah dia adalah complement of A. Okay, next. Macam ni. So represented by a rectangle. Lepas tu kita kena letak this symbol. Lepas tu each dot represent an element. Okay. Element of a complement kita akan letak luar circle tu. And then set A ni represent by a circle. All element ada dalam tu. Okay. So next one. Okay, next kita ada another example. Given that our universal set sama dengan X, which is X more than 10 and less than 20. Okay, more than 10 and less than 20. Lepas tu dia bagi M 11, 17 and kita odd number. To make it easy, you have to list dululah. Kita akan list dulu. So our universal set akan start dengan 11 sampai 19. Okay. And then M dia dah bagi dekat situ 11 and 17. Lepas tu odd number. Odd number nombor ganjil kat sini. So nombor ganjil kita ada 11, 13. Macam tu. So 11, 13, 15, 17, 19. Okay. Draw a Venn diagram to represent. Okay, sekarang ni dia nak universal set untuk soalan A. Untuk soalan A, dia nak universal set dengan set M sahaja. So macam inilah M. So dalam M kita ada nombor 11 dengan 17. Okay. Yang lain-lain tu ada dekat mana? Yang lain-lain tu akan ada di luar. So 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Okay, done Next one, untuk soalan B, dia minta kita buat M prime. Okay, so sama juga, kita akan labelkan dulu universal set. Lepas tu kita letaklah dalam N kita tu ada apa? Ada 11, 13. Oh, tak muat jap. Kalau tak muat, kita kena besarkan lagi. Dia punya ni lah. Kita ada 11, 13, 15, 17, 19. Okay, yang lain-lain tu akan berada di luar. 12, 14, 16 dengan 18. Okay. So, the question asks about N prime tau. Dia tanya tentang N prime. So, mana satu N prime ni adalah selain daripada dalam box tu. So, kita kena tunjukkan lah. Kita boleh shadekan yang selain daripada dalam tu. Selain daripada N. So, ini adalah location untuk N prime. Okay. Kalau dia minta awak listkan sahaja, so kita just list lah. Kalau dia minta list, kita boleh list saja. 12, 14, 16, 18. Okay. Tapi dekat sini sebab dia minta kita draw kan. So, awak draw, lepas tu kita shadedkan region N prime. Okay. This is about Venn diagram. Okay, next one, kita dah settle ni. Represent the complement of each of the following set by using Venn diagram. Okay, so shade the region that represent the complement of the set. Yang ni pun sama juga, dia minta kita shading juga. So, listkan dulu. Universal set kita adalah multiples of 3 less than 30. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 30 tak termasuk lah. Okay, and then P is a number which are divisible by 6. Boleh dibahagi 6. So, 6, 12, 18. 6, 12, 18, 24. Okay, kita tengok dekat universal set. Kalau universal set dia sampai less than 30. So, yang ni pun sama juga lah. Yang more than 30 tu tak akan termasuk. So, our P akan sampai 24 sahaja. Okay, and then kita buat Venn diagram. Kita buat kotak. Lepas tu labelkan dia sebagai universal set. And then dalam P. P kita akan ada 6, 12, 18, 24.
So yang lain-lain tu akan ada dekat luar lah. Plus, okay, 21 and 27. So, okay, kalau nak check betul ke tak, bilang balik number of element dalam universal set kita. Ya, contoh yang ni, ada berapa elemen dalam universal set kita? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kan? Okay, so tengok balik lukisan awak ni cukup tak 9 dia punya elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa lebih? Sebab kita tersalah. So, sepatutnya 18 ni tak perlu ada dalam tu. Okay? So, please check baliklah Venn diagram kita sama tak dengan kita punya list tu. Okay, next. What are subset? Okay, apa dia subset ni? Subset ni apa yang ada dalam set tu lah. Dia macam kita ada topik besar, lepas tu kita ada subtopik. Macam kita belajar hari ni, kita ada topik yang kita tengah belajar ni tentang set notation and Venn diagram kan. So, Venn diagram tu adalah dia punya subtopik. Sama juga macam kita belajar topik algebra, dalam tu ada expanding bracket, ada solving linear equation, ada solving inequalities. So, sama juga dengan ni. Dalam set, kita akan ada subset. Contoh tadi kita dah ada dah contoh sebenarnya. Universal set kita tadi. So, dalam universal set ni, kita ada set A contoh dia. So, A ni adalah subset untuk universal set. Okay. So, A kita adalah subset lah. Untuk E. Untuk universal set. Okay, next. So, subset ni contoh lah. Dia bagi set A kita ada 2, 4, 6, 8, 10. And set B kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set C kita ada 6, 8, 10. Okay. This is simbol untuk subset. Kita ada dua simbol. Sama ada kita buat C ada garisan ni. Tak pun lagi satu, dia macam ni je. Okay. So, sekarang all the elements of C are also element of A. Kita tengok 6, 8, 10 tu ada juga dalam A. So, kita cakap C is a subset of A. Sebab dalam C ada 6, 8, 10. 6, 8, 10 ni pun ada dalam A. Okay. So, C is a subset of A. Okay, next one. This is about proper subset. Kenapa ada dua simbol tu? Yang ni untuk IG. Kalau dalam buku KSSM, dia guna simbol ni je. Okay, KSSM dia akan guna simbol ini sahaja sebagai subset. Okay. Tapi untuk IG, dia akan cerita dua simbol. Tapi dua-dua adalah subset. Satu macam ni. Satu lagi yang C tapi ada garisan dekat bawah. Okay. So yang ada garisan tu ada panggil subset. Tapi kalau yang ni dia panggil proper subset. For this one dia panggil proper subset. Okay. Yang ni dia panggil proper subset. Apa maksud proper subset tu? 6, 8, 10 tu dia memang ada dalam set A lah. C is a subset of A. Dia panggil proper subset sebab dia bukan benda yang sama. Okay, contoh kat sini. Every set in the subset of itself. Setiap set tu dia adalah subset kepada diri dia juga. Contohnya A sebenarnya dia subset untuk diri dia juga. Okay. Tapi dia tak proper subset. Kalau awak bayangkan simbol ni sebenarnya macam simbol less than equal kat lah. Dia ala-ala simbol tu tapi bentuk dia lain Bentuk dia macam C sikit. So dekat sini kalau dia proper subset, maksudnya dia bukan semua daripada set A tu. Contoh 6, 8, 10 kat sini A kita ada 2, 4, 6, 8, 10. So bila kita lukis tu, A macam ni, dalam A tu akan ada C. Okay, which is 6, 8, 10 kan. So yang lain tu akan ada dekat luar lah 2, 4 macam ni. Okay, tapi kalau dia tak not proper subset, sebab kita tengah cakap A dengan A lah. So dia tak proper lah sebenarnya. Okay, so kita just tulis A bentuk macam ni. Okay, yang ni untuk IGCSE Dia saja asingkan proper subset dengan subset. Selalunya kita akan guna this one lah. Sebenarnya proper sahaja. Okay. Next. Example, for each of the following, determine whether set A is a subset of set B ataupun tidak. Okay. So, A kita 2, 4, 6. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, adakah dia subset ataupun tidak? Okay. So, A 2, 4, 6. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, A, untuk A ni, A adalah subset lah. Okay, A adalah subset. Okay, next one. A adalah prime number. Okay, so kalau kita tak tahu apa benda, kita boleh listkan dulu. So, A is a prime number less than 20. So, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.
Okay, yang ni untuk set A kita. Dan B pula adalah nombor ganjil. So, nombor ganjil 1, 3 sampai 19. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Okay, adakah A subset untuk B? Bukan sebabnya kita tak ada nombor elemen 2 tak ada dalam B. Okay, so sekarang tanya A adakah subset untuk B? Jawapan dia tak lah. Sebab apa? Sebab dalam B tak ada nombor 2. Okay, so kalau dia is not a subset, simbol dia kita akan letak macam ni. Kita buat C, lepas tu kita slashkan dia. So, P is not a subset of Q. Contoh dia kat sini. So, sama kat sini. A is not a subset of B. Okay, and last one untuk C. Letters in the word sopan, adakah dia subset of letters in the word kesopanan? Jawapan dia yes lah. Apa yang ada dalam A tu, subset untuk B. Okay, next one. Dia sebenarnya dia tak adalah macam petak sangat. Dia macam ni. Okay. Okay, next one. Yang ni kita masuk tentang number of subset of a set. Okay. Contoh dia tanya bilangan subset ada boleh buat berapa. Contoh dia bagi kat sini, red, blue, yellow. Okay. So, subset dia red boleh jadi subset untuk set P. Blue pun boleh, yellow pun boleh, red, blue pun boleh. Red, yellow pun boleh, blue, yellow pun boleh, red, blue, yellow. Kan tadi kita cakap kan? Red, blue, yellow. The set tu adalah set kepada subset kepada diri dia sendiri. So, red, blue, yellow pun adalah subset. Okay, and last one, empty set. Tengok dekat smart tips ni. Empty set is a subset of any set. So, empty set juga adalah subset untuk apa-apa sahaja set. Okay, the set itself is a subset of any set. So, yang dua ni lah dia dekat smart tips ni. Okay, so thus the number of subset of set P adalah 8. Macam kita dah tahu 8 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Cara lain, contoh macam mana kita tahu 8 ni, kita akan guna 2 kuasa 3 ni. Formula dia adalah 2 kuasa N. Yang mana N tu, N is the number of element dalam set yang kita tengah cari. The number of elements. So, dalam kes ni, kita ada 1, 2, 3 kan elemen dia. So, 2 akan kuasa 3. So, kita tahulah bilangan subset dia akan jadi 8. Okay, next kita tengok example. The number of subset of set. Okay, so example this one, dia minta awak list kan. Okay, list all the possible subset. So, macam mana nak tahu? Ni ada 1, ada 2 kan. So, nanti formula dia 2N. 2 kuasa 2 lah. So, ada 2 elemen kat sini. So, akan dapat 4. So, akan ada 4 possible subset for question A. So, the first one is 3. Next one, 4. Lepas tu, nombor dia sendiri pun adalah subset. And the last one adalah empty set. Okay? Macam tu je. So, dia suruh listkan, kita kena listkan macam ni. 3, 4, 3, 4 ni. Awak listkan ke tulis memanjang pun tak apalah. Okay, this one. Okay, next question, ABC pula. So, ABC ni ada 3 elemen kan. So, 2 kuasa 3 akan dapat 8. Kita guna formula ni, 2N ni. Nak tahu ada berapa possible subset. Okay, so akan dapat A, B, C. Okay, next one kita akan ada A dengan B. Okay, next one kita akan ada A dengan C. Next one kita akan ada B, C. Okay, ada berapa dah? 2, 3, 4, 5, 6. Okay, next kita akan ada A, B, C. And the last one kita ada empty set. Okay. So, awak kena buat pair up macam ni lah. Okay. Contoh lain, sama jugalah tadi kalau kita buat buah-buahan ke apa. So, kita akan ambil red dulu untuk subset yang pertama. Lepas tu blue. Lepas tu yellow. Okay, kat sini kita dah ada 3. Lepas tu kita pairkan red dengan blue. Lepas tu red dengan yellow pula. Okay, ni subset yang seterusnya lah. And then blue dengan yellow. And then red, blue, yellow and empty set. Yang ni adalah possible. Apa possible subset yang boleh jadi untuk set yang di tengah cerita ni lah. Okay, and next one. The previous one, dia minta awak list. Kena tengok key point dia. Yang ni dia minta awak list. Okay, next question dia tanya how many. So, kalau how many possible subset, kita tak perlu pun lah list kan. Kalau list ni banyak sangat ni. So, kita tengok. Kalau set Q punya 2N kan formula dia. So, N adalah berapa, how many number of element in this? 1, 2, 3, 4, 5. So, 2 kuasa 5.
Okay, so 2 kuasa 5 tekan dekat kalkulator. 2 darab 2 darab 2, dia darab 2 5 kali lah ni. So akan dapat 32. So akan ada 32 possible subset. Kalau awak nak listkan ni banyak lah. Akan ada, boleh kalau nak listkan, tapi dia terlampau banyak. So kita akan ada cat, and then kita ada dog, kita ada fish, kita ada hamster, kita ada snake. Okay, lepas tu dia yang berdua pula. Kita akan ada cat, dog, fish. Lepas tu kita akan ada cat, dog, hamster. And next one kita akan ada cat, dog, snake. Okay. Lepas tu next pula dog, fish, hamster. Dan seterusnya lah sampai dapat 32. So kalau banyak macam ni selalu soalan dia tanya how many je lah. Dia tak minta awak list kan. Okay, kalau dia minta list baru awak list Alright. So if a set contain n elements, then the possible number of subset is 2n. Ni dia bagi contoh lagi Boleh tekan dekat kalkulator. Okay, next. A set can be represented by a Venn diagram. So sebelum ni pun kita dah buat Venn diagram, which is usually drawn as a circle or a square. So how do you represent subset using Venn diagram? So yang ni contoh sama juga. A dia bagi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. And B adalah 4, 8, 12, 16, 20. So relationship dia adalah subset. Okay, B, elements dalam B ada juga dalam A. So B is a subset untuk A. B is a subset. Ni nampak, B adalah subset untuk A. B. So B ni lukisan kita dia akan berada di dalam A. Okay. So the value, the elements kita tak perlu tulis lagi sekali lah dalam A tu. Sebab B tu dah sendiri dalam A. Okay. Okay, this one pun sama. Q is a subset untuk P. Next one, how do you represent subset using Venn diagram? Okay, represent the relationship of each of the following pairs of set using Venn diagram. So kita ada A dengan B. So PRS lah dalam tu Untuk soalan A, tak nampak pula. Okay, for A, dia bagi dekat sini PQRST. So B yang akan ada dalam A. B is a subset of A So lukis A. And then kita akan lukis B. So dalam B ada P, R, S. So huruf-huruf yang lain akan ada dekat luar. Q, T. Jangan terlebih So kat sini the number of element dalam A ada 5. So tengok balik elemen awak betul tak 5? Okay. So elemen kita ada 5. Okay, for B, this one you can list out first. Tapi sebab dia sampai infinity kan. Contohnya whole number, nombor bulat ni dia tak bagi tahu pun sampai bila. So kalau kita list dia akan panjang lah sampai infinity. So tak payah list pun tak apalah yang ni. For this type of question. Sama juga prime number pun dia tak bagi tahu sampai bila kita kena list ni. So kita boleh cakap prime number kan nombor perdana adalah selected numbers je. Whole number adalah semua. So Q akan berada dalam P. So Q is a subset of P. So kalau nombor dia sampai infinity, kita tak perlulah tulis value elements dalam tu. Okay, sebab dia sampai infinity. Dia tak spesifikkan set P ni sampai nombor berapa. So tak perlulah kita list kan, just terus lukis Q akan ada dalam P. Okay, next one. Represent the relationship between the following set using a Venn diagram. Okay, so yang ni cerita dia banyak sikit lah. Okay, kita ada infinity pula. Kita ada universal set and then kita ada A, P, Q, R. Okay, kita ada P, Q, R. So, lukis selalunya universal set kita memang kita akan guna segi 4. Guna pembaris bila lukis. Okay. So ada berapa elemen? Kenapa kita kena tahu ada berapa elemen ni? Just to make sure kita tak terlebih lukis lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 So nanti dalam universal set kita ni, dalam this Venn diagram akan ada 8 elements. Okay, so P ada A, B, C, D. A, B, C, D. Okay, next one. Dalam Q pun ada B. So maksudnya sekarang Q dia adalah subset untuk P. Okay, Q tu akan berada dalam P. So, salah lah lukis ni. So, kena make sure awak faham dulu maklumat yang kita ada. So, Q dulu.
Q ada satu elemen sahaja, B. Okay, and then kita ada yang lagi besar. Yang ni adalah P. So, ada A, B dah tulis dah. And then elemen C, and then elemen D. Okay, next one. Q tu kalau boleh kita lukis, kita tulis label kan dekat sikit dengan ni. Baru orang tahu. Yang tu adalah set P. And then R ni tak ada kan, tak ada kaitan dengan P dengan Q. So, dia duduk dekat bulatan lagi satu lah. So, kita ada F dengan G. Okay, and then check lah. Cukup tak universal kita? A, B, C, D, F, G. Ada tak huruf yang dia tak tulis? Adalah kan? A, B, C, D, E. E akan ada dekat luar. F, G, H. H pun akan ada dekat luar. Okay. So, E dengan H ni dia bukan kepunyaan P. Dia bukan kepunyaan Q ataupun kepunyaan R lah. Tapi dia masih universal set. So, dia akan ada dekat luar daripada set P, Q, R tu. So, kita bilang cukup tak elemen kita ada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Bila dah cukup maksudnya dah siap. Okay, settle. So, the last question represent the relationship between the following set using a Venn diagram. Kita ada universal set. And then kita ada A. Yang ni dia tak bagi tahu kan. So, kita listkan dulu. Okay. Kita listkan dulu dalam universal set kita. Ada X. Yang mana X tu less than 10 dan dia adalah positive integer. So, positive integer start with 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Okay, settle. This is our universal set. And then A adalah factors of 10. Harapnya ingat lagi lah factors of 10 ni apa. 1 darab 10, lagi 2 darab 5. Factors apa yang kita darab-darab dapat 10. So, 1, 2, 1 darab 10, 2 darab 5. 3 tak ada, 4 tak ada. Tu je lah 1, 2, 5, 10. Kita listkan dalam ni. And then untuk B, tanya numbers. Apa numbers yang dalam universal set ni yang boleh dibahagi dengan 5. Divisible by 5. So, we'll have 5 dengan 10. Okay, settle. Okay, so tengok balik. So, dalam ni kita boleh tengok B adalah subset untuk A. Dan kedua-dua ni akan berada di dalam universal set kita. So, universal set. Okay, lepas tu awak macam tengok maklumat yang dia bagikan. Tengok ni 5, 10. Oh, ni pun ada 5 dengan 10. Dalam A pun ada 5, 10. So, maksud dia B sekarang is a subset untuk A. So, kita akan buat B dululah. B ada 5 dengan 10. Okay, lepas tu dia akan ada dalam A. Okay, dia akan ada dalam A. So, akan ada nombor 1. Nombor 2. Okay, 5, 10 kita dah tulis dah. Okay, and then universal set kan ada banyak ni. Ada 10 elemen sekarang ni. So, kita akan letak dekat luar. So, 1, 2, 3 akan dekat luar. 4, 5 dah. 6, 7, 8, 9. Okay, and then check lah cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, bila dah cukup semua elemen dan kita dah letak the elements betul dekat set yang mana, so, we are done with our Venn diagram. So, that's all for today. Next class kita buat dekat Microsoft Teams. Kita akan sambung lagi tentang this topic. And next week, kita akan ada ujian selaras hari Khamis. Okay. Thank you everyone. Assalamualaikum.